Sebelum kita mulakan kuliah, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله. Baik tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, setakat ini puan-puan dah berkuliah dengan Ustaz, masuk hari ini dah 4 kali. Sebulan sudah, bulan Jun kita hanya dapat 3 kali sebab minggu yang keempat kita meraihkan Hari Raya Adil Adha bercuti. Jadi minggu ni minggu pertama dalam bulan Julai ya. Dan saya harap puan-puan semakin bersemangatlah nak belajar Quran dan semakin ingin mengetahui apalah hukum-hukum yang akan datang yang kami kena belajar Ustaz. Tetapi kan setakat hari ini, puan-puan sedar tak? Puan-puan dah belajar berapa bab dengan Ustaz? Tahap 1 berapa bab? Tahap 1 5 bab, tahap 2 4 bab, 9. Dan tahap 3 kita baru habis bab yang ke-10 iaitu Alif Lam Al-Jalah. Bermakna kita dah belajar berapa bab? 10 bab, settle, selesai 10 bab dengan latihan sekali, betul? Dan puan-puan dah hantar ke latihan. Siapa yang tak hantar, tolonglah hantar latihan pada Ustaz bila-bila masa supaya puan-puan tidak ketinggalan ataupun puan-puan tidak terbeban dengan banyak latihan. Kadang-kadang ada pelajar suka menangguh-nangguh, tak apalah minggu depan lah hantar. Nanti ada latihan baru, puan-puan bertambah pula latihan yang kita kena buat ya. Jadi saya harap puan-puan kena pastikan latihan yang terkini dibuat selalu dan hantar selalu pada Ustaz, insya-Allah. Okeylah puan-puan, pada 2 minggu sudah sebelum kita bercuti kan, puan-puan sempat masuk kepada bab yang ke-11, namanya hukum saktah. Puan-puan pernah dengar tak sebelum ni saktah? Pernah dengar? Ustaz pernah dengar, saya pernah dengar Ustaz cerita kat TV, kat radio dan sebagainya. Tapi masa tu tak belajar lagi dengan saya. Jadi sekarang ni, puan-puan belajar berguru dengan Ustaz. Maka puan-puan kena dengar betul-betul apa yang dikatakan saktah dan yang paling mustahak, dekat mana ada saktah dalam Quran, dan satu lagi yang paling mustahak adalah bagaimana nak melaksanakan saktah dalam bacaan Quran kita. Baik tuan-tuan, pada 2 minggu sudah ada tak something Ustaz tulis dekat whiteboard berkenaan dengan apa makna saktah? Ada? Puan-puan tengok baliklah grup WhatsApp kita ataupun WhatsApp puan-puan tu tengok balik. Cuba khabar kat Ustaz. Cuba sebut dulu perkataan ni. Hukum saktah. Okey, sebut hukum saktah tadi. Bagus. Apa makna hukum? Hukum tu kaedah. Saktah itu apa? Saktah ni, okey dengar dulu. Kalau ditanya apa makna saktah, jawapannya ada 2. Dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Dari segi bahasa maksudnya makna pendek, apa makna saktah? Berhenti seketika ataupun berhenti sekejap. Atau diam atau senyap. Rupa-rupanya kalau kita diam dengan senyap tu namanya saktah juga rupanya. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah apa makna saktah? Bacalah elok-elok dalam buku tajuk Ustaz tu. Menghentikan bacaan sekejap
Lagi selama 2 harakat tanpa memutuskan nafas, kemudian menyambungkan bacaan dengan nafas yang sama. Alhamdulillah. Serupa macam dalam buku. Nanti dalam exam kalau ustaz tanya apa makna sakta macam tadi, boleh jawab? Bolehlah puan-puan. Puan-puan copy je lah daripada buku ustaz ni. Kan dalam pariksaan nanti open book test. Puan-puan boleh tengok buku. Jadi jangan stres, jangan puan-puan tension dengan apa yang ustaz ajar ni. Kadang-kadang kita ni jadi stres pula dibuatnya. Sebenarnya tak ada apa nak distreskan, sebab apa? Kita boleh tengok buku. Cuma puan-puan kena faham lah bahawa bila ulama sebut sakta, dia ada dua makna dari segi bahasa dan istilah. Kalau dari segi bahasa, makna pendeknya berhenti sekejap, berhenti seketika, ataupun diam ataupun senyap, itu sakta. Tapi kalau dari segi istilah, kata ulama, menghentikan bacaan sekejap, ulang, selama 2 harakat tanpa memutuskan nafas, kemudian menyambungkan bacaan dengan nafas yang sama. Confirm keluar dalam periksa. Confirm keluar dalam periksa. Ustaz tanya apa makna sakta. Puan-puan jangan tercari sana, tercari sini pula ya puan-puan ya. Itu jawapannya. Jadi puan-puan setakat ni faham ya apa makna sakta ya. Kalau anak cucu tanya ataupun sesiapa bertanya dengan kita, jawablah begitu. Nak jawab pendek boleh, jawab panjang boleh. Jawab pendek maknanya dari segi bahasa, jawab panjang maknanya dari segi istilah. Okeylah puan-puan. Ada tak Ustaz tulis dekat whiteboard minggu sudah? Apa hukum membaca sakta? Jawab. Apa hukum baca sakta? Bergantung kepada niat ataupun cara bacaan. Sekali lagi saya ulang, hukum baca sakta kata ulama bergantung kepada niat ataupun cara bacaan kita. Kata ulama, kalau niat kamu ataupun cara bacaan kamu wasal, apa makna wasal? Sambung, maka ulama kata hukumnya wajib buat sakta. Wajib apa makna? Mesti buatlah puan-puan, mesti buat sakta ya. Ini kata para ulama. Kemudian sebaliknya pula, kalau kita mengambil pendekatan berhenti ataupun wakaf, maka hukumnya sebaliknya tidak wajib. Jadi puan-puan, tapi kena ingat, puan-puan kena tengok setiap satu ayat yang ada sakta. Memang betul ada ayat yang dibenarkan kita berhenti, tapi ada ayat yang tak boleh berhenti. Bila tak boleh berhenti maknanya kena buat sakta lah, tak boleh berhenti. Puan-puan kena sambung. Kena buat sakta. Jadi puan-puan, mari kita ingat semula beberapa tempat dalam Quran yang ulama letakkan sakta di atas huruf-huruf tertentu. Tapi sebelum tu, ada tak Ustaz khabar bagaimana nak mengenali sakta dalam Quran? Kata ulama, apabila terdapat huruf sin kecil terletak di atas huruf akhir hanya pada 4 kalimah dalam Quran. Bila sebut 4 kalimah, maknanya jumlah tempat yang ada sakta hanya 4 sahaja yang disepakati oleh majoriti ulama. Yang tentang khilaf ataupun beza pendapat, sekali lagi Ustaz cerita. Sekarang ni kita nak cerita tentang 4 tempat yang mana majoriti ulama mengatakan kena buat sakta. Adanya sakta pada 4 kalimah itu. Dan 4 kalimah yang dimaksudkan, yang pertama adalah pada surah Al-Kahfi. Surah apa puan? Ayat berapa? Ayat 1. Saktanya di atas apa? Saktanya di atas huruf alif. Sebut sakta di atas huruf alif. Okey, Ustaz tak tulis lagi dekat whiteboard sebab Ustaz dah tulis dah 2 minggu sudah. Lagipun contoh ayat tu dah ada dalam buku tajuk Ustaz. Puan-puan, mari kita baca sama-sama. Okey, standby. Puan-puan, mari kita tunjukkan bagaimana dikatakan bacaan sakta. Tapi kena ingat, sakta hanya berlaku ketika bacaan wasal sahaja. Kalau puan-puan berhenti, automatik tak berlaku sakta. Tapi kena ingat, ada ayat yang boleh berhenti, ada ayat yang tak boleh berhenti. Okey, baik. Kita tengok, tunjuk surah Al-Kahfi ayat 1. Puan-puan dengar Ustaz baca dan cuba ikut. Boleh? Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka surat 69 buku tajuk Ustaz, di situ ada ayat yang lengkap ya. Okey. Dengar saya baca.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kenapa berhenti kat situ? Ustaz, ayatnya panjang, tak cukup nafas. Kalau saya sambung ayat berikutnya, Ustaz kompon tak cukup nafas. Lagipun kita nak buat sakta sekejap lagi ya. Jadi puan-puan boleh berhenti pada abdihil kitab. Sekali lagi saya ulang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Puan-puan sedar tak kita berhenti kat situ? Bila kita berhenti, apa yang berlaku? Bila kita berhenti, putuslah nafas perempuan. Jangan duk tahan. Ustaz merah muka saya tahan nafas. Tak payah tahan nafas sebab yang tadi tu namanya wakaf. Yang kita duk berhenti tadi, kita putus nafas, itu namanya wakaf. Setakat ni okey? Alhamdulillah. Teruskan. Kali ini saya akan sambung dengan ayat berikutnya, walam yaj'al lahu iwaja, tetapi pada kalimah iwaja Ustaz akan tahan nafas selama 2 harakat. Kemudian nanti saya akan sambungkan bacaan saya dengan nafas yang sama pada ayat qayyiman liyunzira ba'san syadida. Boleh? Okey, dengar Ustaz baca. Maka puan-puan kena tarik nafas panjang-panjang sedikit. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. Nampaknya macam ada yang tak sabar nak menyambung ayat Ustaz tadi. Puan-puan bagilah Ustaz peluang buat sakta dulu. Sekali lagi saya ulang. Dan saya akan tunjukkan 2 jari kanan, 2 jari kiri. 2 jari kanan ini saya khaskan untuk 2 harakat. Itu namanya man asli. Manakala 2 harakat yang berikutnya itu adalah saktah. Tengok saya baca. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Cuba ikut. Ustaz, boleh tak saya tak nak kira ja tadi? Saya dah tahu dah 2 harakat. Saya nak terus kira sakta. Boleh, tak ada masalah. Cuma Ustaz nak bagi tahu. Ja tadi ada hukum mat. Namanya mat asli. Namanya mat apa? Mat asli 2 harakat. Lepas tu baru kita buat sakta. Sekali lagi diulang. Okey, andai katalah kita tak nak kira yang 2 harakat mat asli. Kita terus buat sakta. Boleh? Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ulang. Ingat, hukum membuat sakta tadi wajib ketika bacaan wasal sahaja. Maknanya kalau puan-puan sambung wajah dengan ayat kedua qayyiman liyunzira ba'san syadida, maka hukumnya kena buat. Kena buat sakta puan-puan ya. Okey, puan-puan rasa-rasanya mampu tak buat macam tadi tu? Mampu tak buat macam tadi di rumah? InsyaAllah mampulah Ustaz. Dah Ustaz ajar banyak kali, dah Ustaz ulang benda yang sama. InsyaAllah kami boleh buat sendiri di rumah tanpa bantuan Ustaz. Ya? Puan-puan kena ingat di rumah Ustaz tak ada. Puan-puan aja yang ada di rumah bersama dengan suami, isteri dan anak-anak. Jadi puan-puan kena ada kekuatan ni, kena ada ilmu nak membaca sakta macam tadi. Sekali lagi last Ustaz tunjukkan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ulang. Lepas tu nak buat apa? Lepas dah berhenti syadidah, kita kena ulang balik qayyiman. Ikut Ustaz.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Bila kita berhenti pada mukminin, namanya apa? Namanya apa? Namanya wakaf. Lah perempuan, namanya wakaf lah perempuan. Ustaz kan tanya apa nama mat. Perempuan tak payah jawab lah hukum mat. Sekarang ni belajar tajuk tahap yang ketiga. Tapi kalau Ustaz tanya mat, baru jawab. Mat arif dia sukun. Ustaz tanya tadi, perempuan apa yang berlaku ataupun apa yang terjadi pada kita bila baca mukminin tadi, kita wakafkan bacaan. Bila wakaf, perempuan putuskan putus nafas. Setakat ayat tadi okey ke? Okey, dah berhenti pada mukminin, tuan-tuan kena ghostan balik tuan. Wa yubashshiral mu'minin. Ikut ustaz sampai habis. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Silakan. Alhamdulillah. Sampai juga ujung ayat 2 tu perempuan ya. Jadi kalau perempuan perhatikan ayat 2 tu panjang kan? Itu sebab kita dibenarkan untuk berhenti di tengah-tengah. Tapi di tempat yang dibenarkan yang sesuai ya. Perempuan tak boleh berhenti ikut suka hati kita. Ikut seperti mana yang Ustaz tunjuk tadi. Perempuan tandakan selalu. Saya doakan nanti balik rumah perempuan boleh baca sendiri. Dan boleh tunjuk ajar kepada orang lain di rumah. InsyaAllah. Jadi perempuan, sekali lagi saya ulang. Pada surah Al-Kahfi ayat 1 ni. Saktanya berlaku di atas huruf apa? Di atas huruf alif. Mana puan tahu? Tu? Oh, senangnya jawab tu. Jawapannya kan ada sin kecil di atas alif. Maka saktanya di atas huruf alif. Dan bila buat sakta, kita kena tahan nafas berapa second? 2 second ataupun 2 saat. Senang aja perempuan. Tapi kan, senang macam mana pun, kita paling mustahak kena berguru perempuan. Kalau tak ada guru, perempuan belajar sendiri di rumah, mungkin betul, mungkin salah apa yang kita baca. Tapi kalau ada guru, insya-Allah mudah-mudahan bacaan kita betul ya. Jadi perempuan pegang yang pertama ni surah Al-Kahfi ayat 1. Tengok muka surat sebelah pula. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan, kalau perempuan diminta bagi contoh, ni akan datang perempuan kena buat latihan tau. Tentang hukum sakta, perempuan kena nyatakan surah-surah ayat yang ada sakta. Okey, saya nak ajar ya. 2 minggu sudah Ustaz dah tulis dekat whiteboard. Cara nak tulis ayat yang ada sakta, perempuan tak perlu tulis ayat semua. Perempuan ambil sebahagian kecil aja. Contohnya, walam yaj'al lahu 'iwaja. Lepas tu, qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kalau rajin salin sampai situ. Tapi kalau tak berapa rajin, perempuan boleh buat dot walam yaj'al lahu 'iwaja ataupun tak nak tulis walam yaj'al lahu, perempuan boleh buat dot 'iwaja. Lepas tu jangan dot lagi, belum. 'Iwaja, lepas tu perempuan kena salin qayyiman liyunzira ba'san syadida. Lepas tu baru buat dot. Boleh? Perempuan ada datang tak 2 minggu sudah? Yang Ustaz tulis dekat whiteboard tu kan? Buat macam tu. Senang. Kadang-kadang apa perempuan, masa kita ni tak cukup nak menyalin semua ayat. Dan tulisan perempuan, kecekapan perempuan tulis ayat Quran berbeza-beza. Ada yang laju tulis ayat Quran, bagus. Ada yang lambat, perempuan macam kura-kura menyalin ayat Quran tu, satu. Berlama. Kadang-kadang sampai setengah jam menulis satu ayat ni saja perempuan. Allahu Akbar. Jadi ginilah. Perempuan Ustaz mudahkan cerita, untuk surah Al-Kahfi ayat 1, kalau dia minta buat latihan, perempuan hanya tulis pendek saja. Tak payah tulis panjang-panjang. Boleh? Tapi kalau perempuan banyak masa di rumah Ustaz, sekat rumah tak ada buat apa Ustaz, saya nak salin semua ayat ni, boleh ke? Boleh, silakan, tak ada masalah. Tapi kena ingat, dalam sibuk-sibuk kita menyalin ni, perkataan wajah mesti ada sin kecil di atas huruf alif. Kadang-kadang pelajar seronok menyalin, tapi sin kecil tak nampak. Bila sin kecil tak nampak, Ustaz bubuh bulat kat situ, Ustaz bubuh telinga. Mana sakta dekat situ? Perempuan tidak menunjukkan di tempat yang betul. Jadi kena ada sin kecil di atas huruf alif. Okey, itu untuk surah Al-Kahfi. Muka surat sebelah, kita tengok pula surah Yasin ayat 52.
Kali ini ulama sebut saktahnya di atas huruf alif. Sebut di atas huruf alif. Sama juga macam tadi juga di atas alif ya. Tapi ayatnya berbeza tuan. Ayatnya berbeza. Kali ini kita tengok ayat surah Yasin ayat 52. Malam ni kita baca surah Yasin. Puan-puan kena perhatikan pada ayat 52 mesti ada sin kecil di atas huruf alif. Pada kalimah mim marqadina. Nampak tak mim marqadina tu ada huruf sin kecil di atas huruf alif. Maka di situlah berlakunya saktah. Dan sekali lagi Ustaz ingatkan, saktah berlaku hanya ketika wasal, sambung bacaan. Okey, dengar Ustaz baca ayat ni, puan-puan cuba dengar dan ikut selepas itu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Boleh berhenti kat situ ataupun kalau tak larat berhenti pada hadza, boleh juga. Sekali lagi saya ulang. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza. Berhenti kat situ. Cuba. 1, 2, mula. Sekejap. Macam ada yang tak buat saktah tadi. Cuba Papa tengok Ustaz baca ni. Mim marqadina hadza. Ikut. Mesti ada gap. Mesti ada sempadan antara bacaan mim marqadina dengan hadza. Papa tak boleh sambung. Tak boleh sambung selalu. Tak putus nafas. Mim marqadina hadza. Sambung macam tu. Tak boleh. Dia kena stop ataupun tahan nafas 2 second. Tengok sekali lagi saya Ustaz buat. Mim marqadina hadza. Ikut. Qadina hadza. Ada gap tak? Ada sempadan tak tadi? Ada. Itu namanya saktah. Sekali lagi kita ulang daripada mula ayat tadi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Kalau mampu berhenti daripada Rahman. Tapi kalau tak larat, berhenti hadza dulu pun boleh. Tak ada masalah. Ya? Apapun, bila kita dah berhenti pada wa'adar Rahman ataupun hadza, puan-puan kena ghostan balik. Hadza ma wa'adar Rahman wa sadaqal mursalun. Alhamdulillah. Agak-agak boleh tak bawa macam tu di rumah? InsyaAllah. Dan sekiranya puan-puan lupa, Ustaz saya ni pelupa Ustaz. Kejap-kejap belajar lupa, kejap-kejap belajar lupa. Macam mana Ustaz? Maka puan-puan bertanya khabarlah dengan saya. Kan kita ada nombor telefon masing-masing. Puan-puan WhatsApp Ustaz. Ustaz boleh tak Ustaz dengarkan lagi sekali? Macam mana baca saktah tadi Ustaz? Saya lupa. Sampai rumah je lupa. Tengok rumah je lupa tu Ustaz. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, insya-Allah saya boleh tolong. Ataupun mana-mana Ustaz-Ustaz lain pun boleh tolong kita. Tak ada masalah. Janji kita bertanya. Okeylah puan-puan. Setakat ni dah ada berapa tempat saktah kita? Dah 2 tempat. Yang pertama tadi pada surah Al-Kahfi. Yang kedua pada surah Yasin. Dan ingat, kedua-dua surah ini mempunyai ayat yang berbeza. Ya, tetapi persamaannya mereka apa? Persamaannya kedua-dua saktah itu berlaku di atas huruf alif. Betul? Dua-duanya di atas huruf alif. Seterusnya, mari kita tunjukkan contoh saktah yang berlaku pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Sebut surah Al-Qiyamah ayat 27. Baik, saktahnya di atas huruf apa? Di atas huruf nun. Saktah di atas huruf nun. Sebut. Puan, berbeza dengan cara bacaan saktah di atas alif tadi.
Berbeza. Sebab bila sakta di atas nun, dan kalau perempuan tengok ayat di bawah tu, kebetulan ayatnya panjang ke pendek. Maka tidak ada pilihan, nak tak nak, suka tak suka, tuan-tuan kena buat sakta. Ustaz, kalau saya tak tahu macam mana? Tak tahu, pergilah belajar. Siapa suruh tak belajar? Pergi belajar, tanya ustaz, jangan malu, tanya Tok Imam, tanya Tok Bilal, tanya Tok Siak dan sebagainya. InsyaAllah mereka yang tahu akan ajar kita perempuan. Ya? Kita ni kadang mengadu ataupun mengeluh, tak tahu, semua tak tahu belaka. Tapi dalam masa sama kita tak nak belajar. Pergilah belajar, tanya dengan ustaz-ustaz. Maka dalam hal ini, untuk surah ini, puan-puan wajib buat sakta. No excuse ataupun tidak ada halangan yang menyebabkan kita tak boleh buat sakta. Pasal apa? Dekat sini ayatnya pendek. Jadi nak katakan nafas tak cukup, tak logik tuan-tuan. InsyaAllah nafas tuan-tuan cukup. Cuma Ustaz nak bagi tahu ni, bila sakta di atas huruf nun, puan-puan nampak tak nun tu ada tanda mati? Maka dah lama Ustaz ajar dulu ni masa tajuk tahap 1. Setiap nun yang bertanda mati, kita mesti izharkan huruf itu. Apa makna izhar puan? Jelaskan. Macam mana sebut nun mati? Macam tak berapa confident je jawab soalan ustaz tu. An, in, un. Sebutlah. Itulah bunyi nun mati. Jadi sat lagi kena bunyi an, in, un. Kena bunyi en. Kena bunyi en kat situ. Tapi tidaklah bunyi an, in, un. Nanti perempuan kena sebut man. Man. Man tu maknanya kita izharkan bunyi nun mati. Dalam bahasa yang sama, tuan-tuan kena buat saktah. Tengok Ustaz baca. Wa qila man raqa. Sekali lagi dengar. Wa qila man raqa. Ikut. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi. Wa qila man raqa. Kalau orang tanya, apa yang kita buat pada man tadi? Itulah namanya baca sakta. Sakta tu maknanya kita berhenti sekejap kan? Tanpa memutuskan nafas selama dua harakat, bukan 2 rakaat, 2 harakat perempuan. Kadang-kadang salah sebut 2 rakaat pula kita. Allahu Akbar. Jadi perempuan berhenti sekejap kat situ, tahan nafas, kemudian baru kita sebut perkataan berikutnya iaitu raqa. Cuba sebut. Yang ni pun kadang-kadang ada masalah juga. Segelintir pelajar, kadang-kadang dia melupakan hukum qalqalah di hujung ayat tadi. Perempuan dah belajar belum qalqalah? Masa bila? Tahap 1. Apa nama qalqalah yang kita baca tadi? Kubra dah. Kub tu kubra lah perempuan. Allahu Akbar. Jadi bila kubra dia jadi besar lah. Besar tu bukan maksudnya tulisan tu besar ke apa, tidak. Maksudnya kuat bunyinya, didengar pada telinga. Tengok saya baca. Wa qila man raqa. Raqa. Ada bunyi qa kat situ. Jangan wa qila man raq. Bunyi itu pula. Itu bukan qalqalah apa-apa. Kalau bunyi itu bukan qalqalah, itu huruf kaf. Ada pula pernah saya dengar jemaah baca wa qila man raq, terus tak bunyi apa-apa. Allahu Akbar. Macam-macam ragam jemaah perempuan. Sebab saya bertugas sebagai imam. Jadi bila imam ni ramailah jemaah bertanya khabar. Bertanya tak faham, tanya. Saya kata kalau tak faham tanya. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Yang mana saya tak boleh jawab, kita tanya dengan ustaz-ustaz lain pula. Ya, gitulah. Perempuan jangan malu bertanya. Jadi ada jemaah yang baca begitu, macam-macam ragam. Terutamanya kalau perempuan nak dengar macam-macam ragam jemaah baca Quran, perempuan join kelas tadarus. Perempuan akan dengar macam-macam kaedah bacaan jemaah ni. Jemaah A baca begini, jemaah B baca begini dan seterusnya. Jadi ingat, tak kisah siapa pun kita, perempuan kena baca dia begini. Seperti mana yang Ustaz ajar. Wa qila man raqa. Sekali lagi. Susah ke senang nak baca? Senanglah, pasal apa? Kami hanya perlu izharkan bunyi nun. Betul? Dalam masa yang sama kami tahan nafas 2 second. Maka itulah namanya sakta. Setakat ni okey. Agak-agak di rumah nanti puan-puan boleh bawa diri masing-masing.
InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan kami sentiasa istiqamah dengan apa yang kami baca Ustaz. Hari ini Ustaz ajar begitu, 10 tahun akan datang kalau saya hidup lagi Ustaz, maka saya pun baca begitu jugalah. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat yang dapat digunakan dalam hayat kita, insya-Allah. Okeylah puan-puan. Dan satu lagi puan-puan tahu tak? Dulu saya pernah dengar Jumaat baca gini tahu. Wa qila marraq. Dia baca dengan hukum idgham bila gunah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, salah. Tak ada kiraat, tak ada mazhab yang membenarkan bacaan begitu. Dia kena baca dengan sakta. Jadi nak tak nak, puan-puan kena belajar sakta. Kalau puan-puan jawab tak tahu, depan Allah Subhanahu Wa Taala, habislah kita kena belasah dengan malaikat dan tidak hari kiamat. Siapa suruh kamu tak tahu? Kamu tak pergi belajar ke? Sedangkan cikgu ada di depan kamu, kamu tak belajar. Maka berdosalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi puan-puan tidak ada alasan tidak tahu. Puan-puan kena usaha cari ilmu supaya puan-puan kita tahu akhirnya, insya-Allah. Okeylah, last kali surah Al-Mutaffifin. Sebut surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sakta di atas huruf lam. Ini lain pula ceritanya. Tadi yang mula-mula dengan yang kedua sakta di atas alif. Yang ketiga sakta di atas huruf nun. Yang keempat ni sakta di atas huruf lam. Mana puan tahu saktanya di atas huruf lam? Oh, ada sing kecil dekat atas lam tu kan? Dan huruf lam tu bertanda apa? Bertanda mati. Bila huruf tu bertanda mati, maka kita buat apa pada dia? Sudah. Is. Puan-puan kena izharkan. Puan-puan kena faham ni konsep izhar ni. Konsep mati ni. Sebenarnya tanda mati ni, puan-puan bukan hanya nampak pada huruf nun dengan mim aja. Huruf lain pun ada banyak juga bertanda mati. Maka kata ulama, setiap huruf yang kamu nampak mati, tak kira lah huruf apa, maka huruf itu perlu diizharkan. Apa makna izhar? Jelas, nyata ataupun terangkan bunyi dia. Jadi mari Ustaz baca, Ustaz tunjukkan contoh bacaan sakta di atas huruf lam pada surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dengar molek-molek. Dan oleh kerana ayat ni tak begitu panjang, tak begitu pendek, sederhana, saya yakin puan-puan boleh sampai nafas sampai hujung ayat ini, insya-Allah. Dengar Ustaz baca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ikut. Ingat, puan-puan kena sebut bal, lepas tu kira selalulah. Kira selalu 2 harakat, maka itu namanya sakta. Sekali lagi dengan saya baca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi. Agak-agak cukup tak nafas? Cukup insya-Allah. Kalau kita tarik molek-molek, tarik dengan cara yang betul, mudah-mudahan cukup ya. Okey, puan-puan, susah ke senang nak buat tadi tu? Senang. Dan puan-puan ada pilihan tak nak berhenti pada bal? Tak ada pilihan. Puan-puan tak boleh berhenti. Kalla bal, Ustaz saya nak berhenti kat situ. Tak boleh. Puan-puan kena sambung dengan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Melainkan puan-puan berhenti bal tadi atas sebab sakta saja boleh. Tapi kena ingat, sakta puan-puan tak boleh putus nafas. Kena tahan nafas 2 second. Betul? Jadi puan-puan sekali lagi kita ulang ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebut. Alhamdulillah. Okey puan-puan, mungkin ada yang nak bertanya, Ustaz, dekat kalla tu tak boleh berhenti ke Ustaz? Bukankah ada simbol wakaf? Puan-puan, 2 minggu sudah Ustaz sebut apa tahu? Dekat kalla tu memang ada simbol wakaf. Dekat atas tu simbolnya sad lam ya. Apa dia puan? Nanti belajar dengan Ustaz akan datang dalam bab wakaf. Sad lam ya ni kata ulama, dia mewakili nama wakaf. Nama wakaf itu adalah wakaf hasan. Sebut.
waqaf maknanya berhenti ataupun berhenti ataupun stop. Hasan itu maknanya baik. Jadi dalam hal ini ulama kata baik apa? Siapa yang belajar dia tahulah sebenarnya baik sambung, bukannya baik berhenti. Jadi dalam hal ini memang tadi kita sambung pun kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, memang kita sambung pun. Tapi tidak salah, tidak berdosa. Kalau ada di kalangan kita yang nak berhenti pada kalla boleh. Contohnya gini, kalla dia berhenti 2 rakaat boleh, tak ada masalah. Lepas tu tarik nafas baru, mula pada bal tapi kena buat sakta dan sampai habis kanu yaksibun. Boleh, tak ada masalah. Tapi kan yang mula-mula sekali Ustaz ajar tadi kita berhenti tak berhenti kalla. Kita berhenti ke tidak? Tak berhenti. Maka perempuan ikutlah cara yang mula-mula tadi. Tapi kalau perempuan rasa nak berhenti boleh kalla, tapi perempuan kena putuskan nafas dan ambil nafas baru mula pada bal. Boleh juga, tak ada masalah. Jadi ginilah kesimpulannya, hukum sakta ini hanya berlaku disepakati oleh ulama pada 4 tempat dalam Quran. Yang pertama surah apa tadi? Al-Kahfi ayat 1. Kedua surah Yasin ayat 52. Ketiga surah Al-Qiyamah ayat 27. 4 surah Mutaffifin ayat 14. Jadi ni akan datang puan-puan kena buat latihan tahu dalam buku latihan ni. Nanti puan-puan kena sambung ataupun dipendekkan cerita, puan-puan kena copy semua ayat-ayat ni dalam buku latihan ustaz. Boleh ke? InsyaAllah Ustaz bab kopi ni no problem Ustaz. Kami dah biasa kopi Ustaz. Alhamdulillah. Okeylah puan-puan yang dirahmati Allah. Sebenarnya kan cerita sakta ni tak habis lagi. Jadi Ustaz nak sambung cerita sakta hari ini dengan tajuk sebelah kanan muka surat 71. Yang ni tajuk ni tak ada tapi Ustaz pun tajuk sendiri kat sini. Khilaf tajuknya. Khilaf. Okey, khilaf di kalangan ulama pada 2 surah. Ni ceritanya sakta juga, tapi tajuknya khilaf tu maksudnya bukan salah. Khilaf tu beza pendapat. Berbeza pandangan di kalangan ulama pada berapa surah? 2 surah. Okey, yang pertama ada dalam buku tajuk ustaz tu iaitu surah Al-Haqqah ayat 28. Satu surah Al-Haqqah ayat 28. Okey. Untuk surah ini saya tuliskan dia punya ayatnya dulu. Ma aghna anni. Ma aghna maliyah. Ayatnya ada dekat buku ya. Tuan-tuan tengok dekat ni saya tulis ni supaya saya nak tunjukkan dekat mana sebenarnya sakta yang kita boleh buat. Okey. Puan-puan, ini ayat 28. 28 maknanya 28 macam ni. Kemudian ma aghna anni maliyah halaka. Halaka anni sultaniyah. Okey. Sekarang ni, ini ayat yang puan-puan nampak dekat whiteboard dan juga dekat buku tajuk ustaz. Dekat buku tajuk ustaz tu ayat yang lengkap. Lagi jelas kita nampak. Jadi kat sini, kalau puan-puan perhatikan, dalam surah ini, pada di atas huruf ha ni, dia ada sin kecil. Kemudian dekat ha ni ada apa? Ada tanda mati ya? Okey, ada tanda mati. Jadi untuk surah ini, ulama berbeza pendapat. Ada yang ulama kata harus boleh buat sakta, ada sebahagiannya tak boleh, tak payah buat sakta pun tak apa. Jadi dalam hal ini terdapat tiga bentuk bacaan ataupun wajah bacaan. Dekat situ Ustaz tulis 2 kan? Puan-puan kena tambah 1 lagi. Ada 3 bentuk bacaan yang puan-puan boleh pilih mana salah satu daripadanya. 3 bentuk ataupun 3 wajah bacaan. Bentuk yang pertama, seperti mana dalam buku tajuk ustaz, mengizharkannya serta sakta. Izhar serta sakta. Macam mana?
bentuk bacaan dan bentuk ayatnya. Okey. Kalau izhar serta sakta, tuan-tuan kena bayangkan maliyah begini. Maliyah begini. Kemudian dia ada sin dan kena sambung dengan kalimah halaka. Gini. Maknanya tanda bulatan berias ni kita buang. Jangan letak. Ini bayangan. Kalau tuan-tuan nak ambil kaedah pertama, iaitu izhar serta sakta. Mari saya tunjukkan cara bacaannya macam mana. Okey, kita tak payahlah baca ayat awal tu, kita ambil yang ni, yang tengah-tengah ni, yang mustahak ni. Dan puan-puan kena ingat, nak baca sakta kena sambungkan bacaan. Tuan-tuan tak boleh berhenti kat sini. Okey, tengok saya baca. Maliyang halaka, maliyang halaka. Liyah tu saya izharkan. Izhar tu maksudnya saya jelaskan bunyi ha mati ini. Ha mati ini saya izharkan. Kan ha tu mati. Maka kena izharkan. Tengok sekali saya baca. Maliyang halaka. Dalam masa sama, saya stop ataupun saya tahan bacaan saya 2 second. Nampak tak 2 second tadi Ustaz baca kan? Okay, one more. Maliyang halaka. Cuba ikut. Okey, ada harapan. Sekali lagi. Maliyang halaka. Liyang. Bagus. Alhamdulillah. Jadi puan-puan tak susah sebenarnya. Senang aja kalau kita nak buat sakta. Tapi kena ingat, nak buat sakta puan-puan kena sambung bacaan maliyah dengan halaka. Tak boleh berhenti kat sini tau. Ini kaedah pertama. Kaedah kedua, tengok dalam buku tajuk Ustaz ada, mengidghamkan tanpa sakta. Idgham tanpa sakta. Okey, siapa tahu apa makna idgham? Apa nak dengungnya? Masuk. Puan-puan, teringat saya kelas tajuk tahap 1. Dia jawab dengung. Ustaz kata, apa makna idgham? Dengung. Ma jadi dengung. Allahu Akbar. Puan-puan pula dengung. Kalau dengung, turunlah. Idgham apa makna? Masuk tanpa sakta. Bila masuk tanpa sakta, tuan-tuan kena bayangkan ayat maliyah macam mana. Kata ulama, kamu kena bayangkan begini. Maliyah, kat sini kosongkan. Yang tanda mati ni tak ada, jangan bubuh apa-apa huruf, jangan bubuh apa-apa tanda. Kemudian terus dengan halaka. Dan dekat ha ni bubuh sabdu. Bubuh sabdu. Di situlah maknanya idgham. Maknanya sat lagi, ha pertama masuk dalam ha kedua. Dan dibaca tanpa sakta. Tengok saya baca. Nak tunjuk jari ke tak payah? Tak payah lah. Masa kita tak payah tak nak buat sakta, maka puan-puan baca gini. Maliyang halaka. Sekali lagi. Maliyang halaka. Liyah tu kita beratkan bacaan. Maliyang halaka. Itu namanya idgham tanpa sakta. Tanpa sakta. Yang ni serta sakta. Lain tau. Pendekatan 1 dengan 2 berbeza. Dan ada satu lagi cara. Last. Saya rasa yang ketiga ni mesti semua pelajar suka. Iaitu kita wakaf tanpa sakta. Wakaf tanpa sakta. Kita berhenti dan kita tak nak buat sakta. Boleh? Contohnya, tuan-tuan kena jadikan ayat ini ataupun kalimah ini seperti ini. Macam tuan-tuan nampak di atas lah. Maliyah, lepas tu kat sini ada bulatan berias. Lepas tu baru kita jumpa halaka. Okey. Yang nombor 3 ni lagi senang. Bila kita wakaf maknanya putus nafas lah. Okey. Maliyah. Ikutlah. Tunggu lama-lama pula. Kalau ustaz tunggu lama-lama, maknanya ustaz kena buat sakta tadi. Jadi puan-puan, jangan tunggu lama-lama. Maliyah, putus nafas. Sekali lagi dengar. Maliyah. Putus nafas. Ambil nafas baru. Halaka. Sebut. Bacalah. Halaka anni sultaniyah. Begitu. Tuan-tuan puan, pilih salah satu kaedah di atas. Mana yang puan-puan berkenan?
Oh dah agak dah tiga maknanya puan-puan berhenti tak nak buat sakta ya. Sebenarnya kan sakta ni pernah tok guru saya bagi tahu, sakta ni sebenarnya merupakan bonus kepada bacaan kita. Puan-puan tak nak bonus ke? Sebab apa? Dalam Quran tak banyak sakta. Dan benda ni pun khilaf di kalangan ulama. Okey, kalau mengikut Imam Al-Jazari, beliau suka sangat kalau kita membaca sakta. Maknanya nombor satu ni dia suka kalau kita buat. Nombor satu. Dan ada ulama mengatakan harus membaca sakta. Bila harus membaca sakta, bermakna ulama mengatakan, contohnya Imam Al-Jazari, dia mengatakan bahawa kaedah yang pertama ni lebih afdal kamu gunakan dalam bacaan. Ya, tapi tidak salah kalau kamu nak ambil kaedah nombor 2, nak ambil kaedah nombor 3, boleh juga. Benda ni khilaf. Khilaf apa makna? Beza pandangan di kalangan ulama. Benda yang khilaf, kita jangan berbalah, jangan bergaduh. Ikutlah mana-mana kaedah yang mudah bagi kita melaksanakannya. Jadi puan-puan ya, nak baca kaedah nombor 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh belaka. Ya. Tapi kalau ikut pandangan Imam Al-Jazari, dia lebih suka kita baca kaedah yang pertama, harus membaca sakta, iaitu kaedah 1. Kaedah 1. Okey. Puan-puan jangan terkejut bahawa dalam membaca Quran ni dia ada khilaf. Dia ada berbeza-beza pandangan. Itu sebab paling senang, contoh yang paling senang saya nak bagi contoh. Contohnya bacaan bismillah. Bismillah. Kalau puan-puan pergi Mekah, puan-puan dengar tok imam baca bismillah tak? Tak dengar kan? Mana dia tiba-tiba alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah tak dengar. Tapi bila duduk di negara kita ataupun kebanyakan negara dalam dunia ni, bismillah baca bismillahirrahmanirrahim. Betul? Itu namanya khilaf di kalangan ulama, berbeza pandangan. Sebab ada ulama mengatakan bismillah itu sebagai daripada Fatihah, tapi ada pula ulama mengatakan Fatihah itu bermula pada alhamdulillahirabbil alamin. Untuk maklumat lanjut berkenaan itu panjang ceritanya, tapi saya nak menunjukkan bahawa khilaf berbeza pandangan di kalangan ulama ni perkara biasa. Bukan sekadar dalam baca Quran, malahan dalam ibadah harian kita pun macam tu juga. Itu sebab kita ada 4 mazhab. Ada mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, betul? Jadi puan-puan tak boleh pula kata, oh siapa mengamalkan Maliki, Hambali, Hanafi ni mereka salah. Tak boleh. Sebab keempat-empat ni adalah ulama yang muktabar ataupun ulama yang arif dalam bidang mereka. Dan kita kena berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab yang disebut tadi. Dan alhamdulillah, puan-puan tahu tak, kita ni dah lama dah berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Pasal apa? Pasal mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling detail, yang paling tertib, yang paling teratur berbanding dengan mazhab lain. Puan-puan pernah tak tengok dekat Mekah sana, orang tak angkat takbir, berdiri je macam tu. Allahu Akbar, disebut je, tapi dia tak angkat takbir. Kita siap angkat takbir lagi. Inilah beza antara mazhab Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Jadi puan-puan, kita suka tertib ke tak suka tertib? Tertib tu maknanya ikut susunan, teratur, berdisiplin. Maka puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini surah Al-Haqqah ayat 28. Yang kedua, surah, tengok dalam buku tajuk ustaz. Tak ada dalam buku tajuk ustaz ya. Surah Al-Anfal, minta maaf. Tak ada dalam buku. Saya catatkan di kat sini. Surah Al-Anfal ayat 75. Okey, surah Al-Anfal ni ayat 75 adalah ayat yang terakhir. Dalam surah Al-Anfal, ayatnya berbunyi, Innallaha bikulli syai'in alim. Okey, saya tulis kat sini ya. Innallaha bikulli syai'in alimun. Dekat sini ada bulatan berias. Ini merujuk kepada ayat 75. 75. Kemudian lepas tanda bulatan berias ni, puan-puan akan disambung dengan ayat pertama surah At-Taubah. Ayat pertama surah apa puan? At-Taubah. Dimulakan dengan bara'atun. Bara'atun minallahi wa rasulih. Okey, tak apa. Nanti balik rumah pergi tengok surah Al-Anfal ayat yang terakhir.
Dan puan-puan akan tengok selepasnya adalah surah At-Taubah. Okey, sebelum saya cerita bagaimana nak melaksanakan bacaan ini, puan-puan tahu tak, dalam banyak-banyak surah dalam Al-Quran, ada satu surah yang kita tak digalakkan baca bismillah. Surah apa? Surah At-Taubah. Kenapa? Cuba jawab, kenapa tak digalakkan baca bismillah? Ha? Ustaz dengar perang apa yang perang ni? Dengar tak apa, biar dengar Ustaz jawab. Sebenarnya surah At-Taubah ini tidak digalakkan baca Fatihah. Pertamanya antara sebabnya surah ini turun pada waktu peperangan. Satu, yang keduanya dalam waktu peperangan itu menunjukkan Allah amat murka dengan orang-orang kafir. Jadi kata ulama, kalau dibaca bismillah tak kena dengan sifat pemurah dan penyayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada waktu itu, pada waktu surah ini diturunkan, Allah sangat murka kepada orang kafir. Itu sebab dalam surah ini ada perintah daripada Allah mengarahkan orang-orang Islam agar memerangi orang-orang kafir. Jadi puan-puan, itu antara reason kenapa tak dibenarkan baca bismillah hanya di awal surah ini sahaja. Tapi kalau puan-puan nak mula baca surah At-Taubah, Ustaz saya nak mula pada ayat 20, ayat 10, maka yang tu boleh baca bismillah. Yang tak digalakkan hanya di awal sahaja. Ustaz, kalau saya baca juga macam mana? Hukumnya makruh pada bacaan. Hukumnya makruh, tidak berdosa, tidak haram, tapi makruh hukumnya. Puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang ni Ustaz nak cerita dekat mana saktahnya. Okey, saktahnya dekat sini. Dekat Alimun ni. Dekat Alimun. Okey, untuk ayat ini dia ada 3 kaedah bacaan. Yang pertama, kata ulama, yang pertama kita wakafkan bacaan tanpa saktah. Tapi sebelum itu kita tulis, terdapat 3 kaedah. 3 cara, 3 bentuk ataupun wajah bacaan. Okey. Terdapat 3 wajah ataupun 3 bentuk bacaan, sama macam tadi jugalah. Yang pertama, wakaf tanpa saktah. Yang ini senang. Wakaf tanpa saktah. Maknanya tuan-tuan ikut ustaz. Innallaha bikulli syai'in alim. Ikut? Bikulli syai'in alim. Puan-puan berhenti putus nafas. Tapi kena ingat, alim tadi mat apa? Mat alif disukun, berapa harakatnya? 2, 4, 6 G. Pilihlah mana-mana, 2 ke boleh, 4 boleh, 6 boleh belaka. Macam tadi Ustaz buat 4 harakat. Sekali lagi diulang. Innallaha bikulli syai'in alim. Ikut. Ini namanya wakaf tanpa saktah. Wakaf tu maknanya kita berhenti dekat alim, dan puan-puan tanpa saktah, tanpa buat saktah apa-apa. Puan-puan terus putus nafas. Saya rasa kaedah ni yang paling senang, yang selalu tuan-tuan buat pada ayat ini. Sebab mungkin puan-puan tak memahami rupa-rupanya, di sini ada saktah. Tapi tak ditunjukkan dengan sin. Kenapa tak tunjuk dengan sin? Sebab ayat ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf tu berbeza pendapat. Namun begitu, ada juga kaedah yang kedua yang dibenarkan. Dia ada 3 kaedah. Yang kedua dibenarkan iaitu diwasalkan bacaan dengan saktah. Diwasalkan bacaan dengan saktah. Yang ni tuan-tuan tak tahu. Ataupun mungkin tak belajar lagi. Sebab apa? Lagipun dekat sini tak ada simbol saktah. Tapi sebenarnya ada. Ulama benarkan kita wasal. Tadi wakaf tanpa saktah. Yang ni wasal dengan saktah. Macam mana Ustaz nak wasal dengan saktah? Okey, dengar balik-balik. Yang ni puan-puan kena belajar dengan guru. Saya dulu pun tak tahu juga. Bila saya belajar dengan guru, ya, saya masuk tilawah Quran, rupa-rupa macam ni cara bacaan. Okey. Tadi kita baca mat apa tadi? Mat alif disukun. Okey, tuan-tuan kekalkan mat alif disukun 4 harakat. Contohnya kita ambil 4 harakat tadi. Tapi selepas kita baca 4 harakat, tuan-tuan tahan nafas 2 second. Tahan nafas 2 second. Lepas tu sambung bara'atun minallahi wa rasulih. Dengar. Innallaha bikulli syai'in alim.
Bara'atum minallahi wa rasulih. Nampak tak Ustaz kira tadi? Mula-mula Ustaz kira empat harakat kan? Itu untuk mad arid disukun. Lepas tu Ustaz kira dua harakat lagi kan? Itu untuk saktah. Sekali lagi tengok saya baca. Nafas kena panjang sikit. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Begitulah bacaannya. Diwasalkan bacaan dengan saktah. Boleh ke ikut Ustaz? Boleh ke? Cuba macam tak berapa, macam terkejut je bacaan tuan-tuan. Allahu Akbar. Jangan terkejut tuan-tuan. Inilah dia bacaan yang mungkin selama ni Ustaz sepanjang hayat saya tak pernah saya dengar orang baca gitu. Sebenarnya boleh tuan-tuan. Inilah yang dikatakan khilaf di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh buat saktah di sini ya. Tengok saya baca sekali lagi. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. 1, 2 mula. Tak nampak ayat ni Ustaz. Ustaz hafal, kami tak hafal ayat Ustaz. Tak apalah, nanti balik rumah tuan-tuan tengok ayat berikutnya, bara'atum minallahi wa rasulih. Tak apa. Tapi kan, dengar dulu. Apa yang puan-puan baca tadi tak berapa confident, tak berapa yakin. Sebab apa? Alim tadi, puan-puan dah buat 4 harakat, tapi selepas tu puan-puan ada di kalangan puan-puan yang tak berapa confident nak buat saktah. Sebab tak pernah buat ni selama ni. Sekali lagi saya ulang ya. Saya ulang lagi bacaan, cuba. Okey, kita sampai bara'ah sajalah. Bara'ah saja. Sebenarnya bara'atu minallahi wa rasulih. Tapi kita sampai bara'ah saja. Okey, saya sekadar nak tunjukkan saktah bacaannya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Sebut. Yang ni lebih bagus daripada yang mula-mula tadi. Alhamdulillah. Yang ni lebih yakin. Nampak? Bila kita ulang banyak kali, lama-lama kita pandai. Kita boleh buat. Sekali lagi diulang ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Syai'in alim. Macam ada yang tak sabar-sabar nak sebut bara ya. Tapi tak apa, puan-puan pastikan lepas 4 harakat untuk mat arid disukun, maka puan-puan kena tahan nafas 2 second, itulah namanya saktah. Maknanya di sini saya tambah note supaya puan-puan lebih memahami. Maknanya di sini kaedah nombor 2 ni, puan-puan kena wakafkan bacaan alim tadi dengan mad arid disukun. Bila sebut mad arid disukun, maka puan-puan ada pilihan 2, 4 atau 6 harakat. Pilih mana-mana harakat yang dibenarkan. Kemudian barulah buat saktah 2 harakat. Maknanya di tengah-tengah ni nanti puan-puan nak sambung dengan bara'atun, puan-puan kena pastikan 4+2 6 harakat. Okey, last sekali lagi saya boleh tunjukkan sebab kita ada kaedah nombor 3 lagi. Okey, tengok. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'ah. Cuba buat sekali lagi. Masya Allah, pandai. Layak boleh ngajar sesiapa di rumah sana. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Kalau setakat ngajar nak cucu puan-puan boleh. InsyaAllah ya. Jadi puan-puan, ini kaedah yang mungkin puan-puan selama hidup tak pernah buat macam ni.
Tapi ada dalam Quran dibenarkan kita buat begini, ya. Baik, namun begitu ada pilihan yang ketiga juga. Jadi 3 pilihan. Yang ketiga ni kata ulama, diwasalkan bacaan dengan hukum iklab. Dengan hukum iklab. Diwasalkan bacaan dengan hukum iklab. Puan-puan perasan tak dekat sini ada mim kecil? Mim kecil menegak. Biasanya kalau mim kecil menegak ni siapa punya hukum? Mesti iklab, tak akan ada hukum lain. Puan-puan belajarlah dengan mana-mana ustaz, mim kecil menegak khas untuk iklab saja. Tapi puan-puan kena ingat, mim kecil ada dua, satu menegak, satu baring. Yang berbaring tu untuk wakaf, yang menegak untuk iklab. Jadi di sini ada hukum iklab. Jadi ulama benarkan juga ni, kaedah nombor 3 ni, diwasalkan bacaan dengan hukum iklab. Contoh, innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Alimun, mum tu adalah hukum iklab yang puan-puan kena dengung 2 harakat. Ingat tak hukum iklab dengung ke tak dengung? Kena dengung 2 harakat. Sekali lagi dengar ustaz baca. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Ikut. Bagus, pandai puan-puan ikut ustaz. Bagus. Puan-puan sedar tak yang kita baca tadi? Alimun bara'. Ini adalah iklab. Apa jumpa apa je? Apa? Mim mati. Tanwin. Jumpa dengan huruf ba. Baik kita tulis kat sini puan-puan. Tanwin jumpa dengan huruf ba. Takut kita lupa. Tanwin. Tanwin tu baris dua di mana? Baris dua di depan. Jumpa dengan huruf ba. Inilah namanya iklab. Okey, sekali lagi saya ulang. Kaedah ketiga tadi, diwasalkan bacaan dengan hukum iklab. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Sebut. Alimun bara'ah. Kalau puan-puan nak kira 2 harakat alimun bara', boleh juga. Tapi yang puan-puan kira 2 harakat tu adalah bunyi dengung pada hukum iklab. Okey, tuan-tuan puan, ada berapa wajah bacaan yang dibenarkan? 3. Puan-puan semua pilih salah satu. Agak-agaknya kaedah mana paling senang? 1 ke 2 ke 3? Ustaz, 3-3 senang. 3-3 senang. Tapi saya rasa, saya yakin kebanyakan majoriti kita akan ambil kaedah nombor 1. Wakaf tanpa saktah. Betul? Yang selama ni kita tak belajar ataupun puan-puan tak tahu pun ada saktah di sebalik ayat ini. Itu sebab, puan-puan, kenapa ramai kita tak tahu? Sebab dekat sini ulama tak tunjuk sin kecil. Ulama tak tunjuk huruf sin kecil menunjuk kepada saktah. Itu sebab kita ramai yang tak tahu. Tapi hakikatnya di sebalik ayat ni ada baca saktah. Jadi tuan-tuan, 2 surah ini, puan-puan rujuklah mana-mana kitab tajwid. 2 surah ini menjadi perbahasan di kalangan ulama dan ramai mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Maka puan-puan, ini namanya khilaf di kalangan ulama. Hanya pada 2 surah ini sahaja. Manakala 4 surah yang awal tadi, yang tu tetap confirm kena buat saktah. Majoriti ulama bersepakat ada. Tapi kalau yang 2 surah ini khilaf di kalangan ulama. Baik, ada soalan nak tanya tak? Ada ke tidak? Ya. Untuk yang mana? Yalah, mana-mana tu yang mana? Yang mana? Surah mana? Surah mana? Okey, contohnya surah mana? Surah Al-Kahfi, okey? Terputus nafas. Makni, okey? Okey, sekiranya puan-puan nak buat saktah, contohnya kita ambil surah Al-Kahfi lah kan? Kita nak buat saktah, tapi tiba-tiba pada walam yaj'alahu iwaja tu dah habis oksigen. Maka puan-puan boleh kita berhentikan 2 harakat di situ dan tukar niat kepada tanpa buat saktah. Boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau puan-puan rasa tak puas hati, ustaz saya nak ulang balik ayat tadi. Silakan ulang, tak ada masalah juga. Ya. Benda ni tuan-tuan saktah bergantung kepada niat kita. Tapi kalau niat awal-awal tadi puan-puan nak buat saktah, seharusnya kita bersedia dari segi nafas. Seharusnya lah. Ya. Tapi kalau puan-puan ustaz dah tak larat dah ustaz,
dah surrender, tak larat lah nafas saya ustaz, maka perempuan tak usahlah buat saktah. Perempuan berhenti sajalah pada air wajar. Ya? Tapi tak dapatlah bonus. Tak dapat bonus. Jadi kalau perempuan nak dapat bonus, kena buat saktah lah pada bacaan kita tadi. Tapi kan kesimpulannya daripada 4 surah awal yang kita bincangkan tentang saktah tadi, rupa-rupanya ada 2 surah yang ada pilihan perempuan boleh buat saktah ataupun tidak. 2 surah ni ada pilihan. Baik Ustaz tulis something kat whiteboard. Kat sini ya. Perhatian. Okey. Terdapat 2 surah ada pilihan buat saktah atau tidak. Ataupun atau wakaf lah. Terdapat 2 surah ada pilihan. Sama ada buat saktah ataupun wakaf. Bila kita wakaf, automatik kita buat saktah lah. Tapi kalau perempuan wasal, maka kena buat saktah lah. Apakah 2 surah itu? Iaitu surah Al-Kahfi dan surah Yasin. Dua surah ni perempuan ada pilihan. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Tetapi ada 2 lagi surah yang lain. Dua surah tidak ada pilihan melainkan buat saktah. Kena buat saktah. Terdapat 2 surah yang lain, perempuan kita tak ada pilihan. Kena buat saktah. Iaitu surah apa? Surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayat berapa? 27 dan surah Al-Mutaffifin ayat 14. Okey, tuan-tuan dan puan, inilah kesimpulannya daripada apa yang kita belajar. Dan puan-puan jangan risau ya. Benda-benda yang khilaf yang Ustaz tunjuk tadi tak keluar dalam exam. Tak keluar dalam periksa. Habis tu kenapa Ustaz tunjuk juga? Sahaja untuk ilmu kita. Mana tahu Ustaz di luar nanti cerita. Jadi puan-puan dapatlah pemahaman bahawa bukan sekadar pada 4 tempat, tetapi 2 tempat ini ada khilaf di kalangan ulama. Dan nanti dalam ujian ataupun dalam latihan, puan-puan hanya fokuskan 4 surah ini sahaja. Ingat ya, dalam latihan kalau Ustaz minta contoh, puan-puan hanya ambil 4 contoh ini sahaja. Boleh? Puan-puan jangan masukkan contoh yang di atas ni. Yang surah Al-Anfal dengan surah Al-Haqqah ni jangan masuk. Jangan masuk sebagai contoh sebab benda ni khilaf. Ya, benda yang khilaf tak perlu kita cerita dalam jawapan kita. Saya nak puan-puan ambil 4 tu saja. Okey, tuan-tuan puan, selesailah sudah cerita tentang saktah. Maka dengan ini, tuan-tuan puan bolehlah buat latihan. Sambung muka surat berikutnya, latihan tajwid tahap 3, iaitu muka surat 47. Ni, muka surat 47. Senang aja. Puan-puan kopi semula ayat-ayat ataupun surah yang terdapatnya saktah. Dan jawapan itu sudah tentu melibatkan 4 surah yang Ustaz nyatakan tadi. Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin. 4 surah tu saja. Puan-puan kopi kat sini. Boleh ke? Boleh ya? Ustaz bagi masa 7 hari, 7 malam. Bermula pada hari ini. Minggu depan hantar kat Ustaz. Boleh? Tapi kena ingat, jangan terlampau seronok sangat menyalin. Kadang-kadang pelajar lupa nak bubuh sin. Ada dulu pelajar lupa nak bubuh sin. Saya cari mana sin ni. Tak lupa agaknya. Jadi perempuan kena ada sin. Sin kecil di atas huruf-huruf tertentu pada surah-surah yang kita nyatakan di sini. Okey, tuan-tuan dan puan, insya-Allah minggu depan. Jangan tak datang. Minggu depan Ustaz nak ajar satu bab yang cukup penting juga dalam bacaan Quran kita yang dinamakan sebagai kaedah membaca hamzah wasal. Minggu hadapan. Jangan puan-puan tidak hadir ya, minggu hadapan. Allahu Akbar. Mari kita baca Quran. Tak silap Ustaz, hari ini kita nak baca surah Yasin kan? Surah Yasin, buku warna kuning. Ni, jilid yang ke-8, buku warna kuning.
Bapa ingat tak kita dah sampai ayat mana dah surah Yasin kita? Silakan, hari ini kita nak baca surah Yasin bermula ayat berapa? Ayat 13. Okey. Ayat 13, wadrib lahum mathalan. Okey, ready? Kita baca surah ini dan mudah-mudahan sambil-sambil kita baca, Ustaz bacakan terjemahan, sedikit sebanyak kita tahulah apa yang Allah nak sampaikan dalam surah Yasin. Puan-puan, dah berpuluh tahun dah kita baca surah Yasin. Mungkin kita tahu, mungkin tak tahu apa cerita dia dalam surah Yasin sebenarnya. Okey, jadi hari ini kita akan mulakan pada ayat 13 dan sebentar lagi Ustaz bacakan terjemahan dan mudah-mudahan ada sedikit sebanyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah Yasin, insya-Allah. Okey, ready? Ayat 13 ya, muka surat 53, surah Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون Puan-puan, dalam ayat tadi bermulalah satu kisah yang berlaku satu ketika dulu, yang mana Allah mengatakan ambillah perumpamaan. Perumpamaan itu bermakna pengajaran. Daripada kisah penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Baik, ditafsirkan oleh para ulama, antaranya Ibnu Abbas menyebutkan bahawa negeri yang dimaksudkan ini adalah bernama Antiokhia. Antiokhia ni satu kawasan, satu negeri yang dahulunya terletak di negara Turki, tapi sekarang ini dah tukar dah akibat perang-perang dunia dan sebagainya. Maka sekarang ini yang terkini letaknya di utara negara Syria. Antiokhia, nama negeri tersebut adalah Antiokhia. Saya tulis ya, supaya dapat pengajaran dah. Ini satu kisah penduduk Antiokhia. Antiokhia. Letaknya di mana? Utara negara Syria. Sekarang ni lah. Dan apa-apa sedia maklum, negara Syria sekarang ni bukannya aman macam dulu. Berperang-perang dan sebagainya tidak aman. Jadi tuan-tuan, tapi inilah satu kisah yang Allah nak jadikan pengajaran kepada kita. Kita sambung ceritanya pada ayat 14. Dan puan-puan kena ingat, selagi kita tak baca ayat 52, surah Yasin, selagi itulah tak akan jumpa sakta. Jadi tak payah kita bincangkanlah tentang sakta dulu. Sambung ayat 14. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Puan-puan, nak dijadikan cerita, penduduk Antiokhia ni mereka semuanya tidak beriman kepada Allah.
Mereka sembah selain daripada Allah. Itu sebabnya pada ayat berikutnya Allah kata apa? Kami kirimkan kepada mereka 2 orang utusan. 2 orang para Nabi. Mereka mendustakan kedua-duanya. Persoalannya sekarang, nama Nabi ada tak kat situ? Oh ya, perempuan tahu tak antara Nabi dengan Rasul yang mana banyak? Nabi lagi banyak daripada Rasul. Ya, Nabi saja tak silap saya ada 100,000 lebih. Nabi ramai perempuan daripada Rasul. Jadi dipendekkan cerita dalam ayat ke-14, Allah telah kirimkan kepada mereka 2 orang Nabi yang bernama Nabi Sadiq. Nabi Sadiq dan Nabi Saduq. Apa dia? Tak pernah dengar kita nama Nabi ni. Tapi ada ni. Ada diceritakan di dalam kitab-kitab tafsir. Nabi Sadiq sebut. Dan satu lagi Nabi Saduq. Namanya Sadiq dan Saduq dekat situ ya. 2 orang utusan pada peringkat awal. Kemudian kami perkuatkan dengan yang ketiga. Kami perkuatkan dengan yang ketiga. Maka ketiga-tiganya berkata, kami dikirim kepada kalian sebagai Rasul-Rasul Allah. Siapakah pula Nabi yang ketiga? Okey, ada pendapat ulama mengatakan Nabi Syam'un. Ni nama Nabi yang ketiga. Maknanya berapa orang Nabi diutus pada penduduk ini? Perempuan. Umat orang Arab jahiliyah hanya diutuskan seorang saja Nabi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi penduduk ni punyalah mereka hebat, keegoan, kesombongan mereka, Allah utuskan 3 orang Nabi kepada mereka. Masya-Allah. Jadi perempuan, bagus juga kita dengar cerita ni dan mungkin perempuan tahu, mungkin tak tahu cerita tentang penduduk Antiokhia yang berlaku satu ketika dahulu ya. Jadi Nabi yang ketiga namanya, ulama berbeza pendapat, ada yang mengatakan namanya Syam'un, Nabi Syam'un. Dan ada yang mengatakan Nabi, apa lagi ni, disebut dia Nabi Syam'un. Dan juga ada yang mengatakan Nabi Yuhanna alaihissalam. Yuhanna ya, Yuhanna alaihissalam pun ada juga ya. Jadi perempuan, tapi apa pun, berbagai pendapat ulama. Ada satu lagi pendapat mengatakan Nabi Bulus. Nabi Bulus pun ada perempuan, Nabi Bulus alaihissalam. Tapi majoriti ulama mengatakan lebih kepada Syam'un. Syam'un tadi, Nabi yang ketiga. Nabi yang pertama, Saduq dan Sadiq. Nabi yang ketiga, Nabi ketiga adalah Nabi Syam'un. Tak kisahlah Nabi apa pun, yang penting mereka ni diutuskan oleh Nabi SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maknanya diutuskan para Nabi kepada mereka ya. Okey, kita teruskan pada ayat 15. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Ini jawapan daripada siapa? Daripada penduduk Antiokhia ya. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan apa pun padamu. Kamu hanyalah pendusta belaka. Maknanya mereka ni tak percaya. Dan mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh ketiga-tiga para rasul tadi, para nabi tadi. Jadi perempuan, kesimpulannya mereka tidak mahu berimanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan pada ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para rasul berkata, Tuhan kami sangat mengetahui bahawa kami adalah rasulnya kepadamu. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
Apa lagi kata para nabi dan rasul tadi? Tugas kami, iaitu para nabi tadi, tidak lain hanyalah menyampaikan peringatan yang jelas. Lalu apabila para nabi tadi mengatakan begitu kepada penduduk Antiokhia, maka menimbulkan rasa marah di kalangan mereka. Lalu mereka mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum. لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Puan-puan, bila penduduk Antiokhia tadi marah, maka mereka pun mengugut kepada para nabi dan rasul tadi dengan berkata, kami benar-benar berasa malang dan nahas kerana kamu. Kalau kamu tidak berhenti, maka kami akan rejam semua. Rejam tu bunuh. Maknanya mereka ni diugut dengan bunuh. Kalau kamu tak berhenti berdakwah, kami akan bunuh kamu. Dan kami akan timpakan kepadamu siksaan yang pedih. Inilah ugutan, cabaran yang paling hebat yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Puan-puan, hari ini puan-puan belajar dengan ustaz, ada ke jiran kita ugut kita nak bunuh? Tak ada, puan-puan. Allahu Akbar. Maknanya cabaran kita tidaklah sehebat para nabi dan rasul. Mereka diancam dengan bunuh oleh penduduk Antiokhia tadi. Jadi puan-puan, maka kat sini nampaklah ibarat langit dan bumi lah antara ujian yang diterima oleh para nabi dan kita, puan-puan. Ya? Kita ni kadang-kadang orang mengata sikit, kita dah lemah semangat dah. Dah tak nak belajar mengaji dan sebagainya. Tapi para nabi sampai diugut bunuh oleh penduduk Antiokhia. Sambung. Qalu ta'irukum ma'akum. أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Para utusan menjawab, maknanya para nabi tadi menjawab. Dijawab apa? Ugutan penduduk Antiokhia tadi, sumber petaka, maknanya punca petaka itu adalah justru pada kamu. Kalau kamu mahu diperingati. Tetapi kamu adalah orang-orang yang suka melanggar batasan. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Puan, sedang mereka ni berhujah, masing-masing berhujah para nabi dan juga penduduk Antiokhia tadi, maka diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digerakkan hati seorang pemuda, bukan nabi ya, bukan rasul, tapi seorang pemuda yang bernama Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Maknanya tengah-tengah mereka berhujah ni, datanglah seorang pemuda yang bernama Habib An-Najjar. Siapakah Habib An-Najjar? Okey. Ada ulama mengatakan beliau ni hanya sekadar tukang kayu. Ada ulama mengatakan dia ni adalah penenun, tukang penenun sutera. Ada yang mengatakan ulama mengatakan dia ni adalah orang yang suka bersedekah dan macam-macam lagi lah pendapat ulama. Walau bagaimanapun, Habib An-Najjar ini seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sokonglah apa yang dihujahkan oleh para nabi dan rasul tadi. Lalu apa kata dia tadi? Wahai kaumku, ikutilah rasul-rasul ini. Itulah kata-kata Habib An-Najjar. Sambung. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
ikutilah mereka itu yang tidak meminta upah daripadamu, bahkan mereka memberikan petunjuk yakni hidayah. Jadi puan-puan yang dirahmati Allah, setakat ayat 21, maka kisahnya tadi bermula pada ayat 13, di mana satu penduduk namanya penduduk Antiokhia diutuskan pada Nabi dan Rasul. Mula-mula 2 orang, lepas tu dia hantar lagi seorang, 3 orang. Pun digel juga, tak nak dengar cakap ataupun tak nak terima dakwah para Nabi dan Rasul itu. Maka digerakkan hati seorang hamba Allah yang bernama siapa? Habib An-Najjar. Puan-puan nak tahu apa yang terjadi pada Habib An-Najjar? Puan-puan datanglah kelas ustaz pada minggu-minggu akan datang. Sadaqallahul azim. Jangan lupa, ada sambungan kisah lagi tentang penduduk Antiokhia tadi, dan nak tahu apa yang berlaku pada kepada Habib An-Najjar tadi, tuan-tuan kena bacalah ayat berikutnya insya-Allah. Jadi apa pun, balik rumah nanti jangan lupa buat apa tadi? Buat latihan muka surat berapa tadi? Muka surat 47. Jangan lupa buat di rumah, minggu depan hantar kat ustaz ya. Terima kasih banyak-banyak, dan jangan lupa minggu depan kita nak belajar bab baru iaitu kaedah membaca hamzah wasal pada minggu hadapan. Baik, sama-sama kita tutup kuliah kita dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.